طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك التواب الرحيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan juga limpah kurnianya kita sekarang ini sudah masuk ya, Alhamdulillah, ke penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah ini. Kita tidak sangka begitu cepat masa berlalu kan. Mungkin juga kerana kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang mengasingkan kita daripada ataupun menarik tumpuan kita daripada memanfaatkan bulan ini dengan sebaiknya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Jadi saya tertarik untuk membahaskan tentang satu idea ini berkenaan tentang ada soalan yang bertanya, Ustaz, apakah hukum bagi kita membuat kuih raya? Very simple question, very straightforward, dan tetapi kita tidak nampak ramai orang ataupun asatidzah, hatta beberapa imam ataupun mufti-mufti pun membicarakannya, khususnya dalam konteks Malaysia. Saya tertariklah untuk menjawab soalan itu kerana bila mana kita cerita tentang kuih raya, bila mana kita cerita tentang persiapan hari raya yang akan menjelang, tiba tidak lama lagi, kurang 10 hari. Kalau dikira seminggu lebih lagi kita akan masuk dalam Aidilfitri, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kita boleh bandingkan itu ya, pada zaman saya dulu kecil dan juga pada zaman kita sekarang ini, bagaimana budaya membuat kuih raya sendiri semakin lama semakin hilang, kerana kuih raya sudah menjadi lebih mudah untuk didapati, menjadi lebih komersil, menjadi menjadi lebih senang, dan kita ataupun orang tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan ataupun untuk membeli untuk berpenat lelah, bersekang mata membuat kuih raya. Saya pernah alami itu. Kerana ialah kita waktu dulu membeli kuih raya ini hanya terhad kepada orang-orang yang berada pada waktu dulu. Tapi sekarang ini dengan pilihan yang banyak dan sudah menjadi trend hingga kan ada setengah orang tu sudah membuka tempahan kuih raya beberapa bulan lebih awal daripada sebelum ketibaan Ramadan. Sedangkan kita tidak tahu, tidak ada jaminan adakah kita akan menyelesaikan Ramadan itu daripada awal hingga ke habisnya ataupun tidak. Tapi begitulah ya, manusia begitu seronok untuk meraihkan Aidilfitri. Hal ini saya belum nampak lagi di Turki, walaupun saya sekarang ini bermastautin lah di Istanbul. Mungkin kerana di sini tidak begitu semeriah seperti mana di Malaysia. Saya begitu merindukan suasana bazar Ramadan. Saya begitu merindukan suasana bagaimana membuat persiapan Ramadan, membuat persiapan hari raya. Dan kembali kepada persoalan asal, soalan itu bertanya, apakah hukum untuk kita menyediakan kuih raya? It's very simple. Kita melihat persiapan hari raya dan juga yang bersekitar, tidak semestinya kuih raya saja ya. Segala persiapan yang kita siapkan dengan niat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ataupun hari-hari raya Aid, hari raya ataupun hari-hari kebesaran di dalam Islam. Sebagai contoh, nuzul Al-Quran baru-baru ini, begitu juga Maulid Nabi, begitu juga peristiwa awal hijrah sebagai contoh, awal Muharram. Begitu juga segala macam peristiwa-peristiwa yang besar yang lain. Kalau kita buat persiapan-persiapan yang baik untuknya dan dalam konteks hari raya ini kita buat kuih raya itu menjadi kebiasaan kita, maka ia termasuk
di dalam ta'zim syairillah, di dalam kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat telah mensyariatkan kita untuk meraihkan hari raya Aidilfitri ini. Maka apabila kita bersiap-siap untuk meraihkan ketibaan hari Aidilfitri ini, maka termasuk daripada cara kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuklah buat kuih raya tu. Kita bersekang mata. Bersekang mata buat kuih makmurnya, buat kuih siputnya, batang boroknya, Allah. Kuih-kuih yang segala macam kuih muai lah. Yang daripada yang tradisional, kuih baulu sampai kepada kuih yang modernnya, ya, kalau dibuat dengan niat tersebut, termasuk juga, ya, termasuk daripada ta'zim syairillah. Kita boleh lihat daripada perspektif itu. Begitu juga ada kedua, ya. Apabila kita buat kuih raya ini, kita niatkan apabila kita buat kuih raya, ya, tidak kira lah siapa, lelaki ke perempuan ke, ya, sebab yang meraihkan hari raya ini tidak hanya perempuan. Walaupun yang sinodimnya yang meraihkan hari raya itu ialah yang membuat kuih raya itu ialah kaum Hawa, ibu-ibu, ya. Tetapi suasana sudah berubah. Everyone should learn, to preserve this tradition. Apatah lagi, menjaga budaya kita, menjaga kuih-kuih tradisional kita. Saya kira itu pun satu aspek yang perlu kita pertimbangkan saat kita membicarakan mengenai kuih raya ini. Tapi tidak apa itu, nanti kita akan sentuh belakang lagi. Yang kedua ialah apabila kita menyediakan kuih raya ini dan juga persiapan-persiapan raya yang lainnya, ya, dengan niat untuk idkhalus surur. Dengan niat untuk kita menggembirakan orang lain, menggembirakan tetamu-tetamu yang datang, juadah-juadah yang kita sediakan ataupun kuih raya yang kita sediakan tu begitu istimewa yang tidak ada pada hari ataupun pada waktu selain daripada hari raya, sebagai contoh. Maka termasuk daripada itu idkhalus surur, di dalam idkhalus surur al-mu'min, kita menggembirakan orang-orang beriman yang datang meraihkan hari raya, menziarahi kita, menziarahi rumah kita, saudara kita, sanak saudara kita, ya, kanak-kanak apatah lagi bila mana kita sediakan manisan-manisan itu. Daripada aspek itu kita melihat ada, kita boleh simpulkan fadilah ataupun kebaikan, dan kalau boleh kita katakan sunnahnya kita mempersiapkan hari raya ini dengan perkara-perkara yang menggembirakan, termasuklah menyediakan kuih raya ini, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul amali ila Allah sururun tirkhiluhu ala muslimin. Dan sebaik-baik amalan ialah sururun, perkara yang menggembirakan yang engkau masukkan ataupun engkau masukkan di dalam hati seorang muslim, which is satu perkara yang umum, ya. Idkhalu sururun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun datang dalam sighah nakirah, datang dalam bentuk yang umum, yang tidak ditetapkan kegembiraan jenis apakah ia. Apa saja bentuk yang menggembirakan orang, khususnya apabila ketibaan hari raya ini, apalah yang menggembirakan orang, ya, duit raya. Jadi siapa yang belum siap memecahkan atau bagi-bagi duit itu, ya silakan, ya, idkhalus surur. Begitu juga memperhias rumah-rumah kita sesuai dengan kemampuan kita, ya, bukannya dengan untuk takabur ataupun bertanding-tanding dengan orang lain. Kita mau orang gembira dan seronok bila masuk ke dalam rumah kita dan merasa tenang, rasa seronok. Begitu juga dengan juadah kuih raya yang kita buat sendiri, kita hadiahkan kepada orang lain, apatah lagi kita buat banyak-banyak and then kita hadiahkan kepada orang lain dan orang berterima kasih. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Sururun secara umum, surur ini kegembiraan ini. Jadi ada dua, ya, ada dua dalil yang kita boleh ataupun dua aspek yang kita boleh lihat, persiapan
hari raya ini, termasuklah membuat kuih raya itu. Dan dalam masa yang sama, kita melihat juga ada perkara-perkara yang lain yang kita boleh ambil cakna saat kita membuat persiapan juadah kuih raya tersebut. Pertama ialah aspek kebersihan. Aspek kebersihan ini satu perkara yang mungkin tidak semua ambil tahu ataupun tidak semua cakna. Bila mana dikatakan tentang buat kuih raya, buat ala kadarnya saja ataupun sekadar membeli kuih tunjuk tanpa memastikan kebersihan kuih ataupun juadah kuih raya itu sebelum dihidangkan kepada orang. Ini satu perkara yang kita perlu ambil tahu sebelum kita menghidangkan juadah tersebut kepada orang. Bukan sedikit kita mendengar cerita-cerita ataupun kes-kes orang keracunan makanan kerana makan kuih raya yang tidak bersih, ataupun yang senang kata ada sampai ke tahap itu berkulat dan dihidangkan begitu saja. Itu tidak boleh lah, kan? Sudah terbatal maksud untuk irkhalus surur tersebut. Begitu juga apatah lagi memuliakan syiar-syiar ataupun hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, irkhalus surur, dan juga ta'zim syairillah. Kedua ialah tentang saya tidak mau bercakap tentang kandungan kalori, sebab kandungan kalori it's something yang berbeza. Kita apatah lagi setengah orang sampai ke tahap kita tidak bolehlah bercerita tentang kandungan kalori ini. Nanti kita akan takut untuk makan kuih raya, takut untuk membuat kuih raya dan sebagainya. Mungkin kita boleh fikirkan daripada aspek kenapa kita tidak cuba untuk buat kuih raya yang sesuai untuk orang-orang yang diabetik, sebagai contoh. Kuih raya yang dibuat dengan pemanis selain daripada gula, ataupun kuih raya yang dibuat dengan kadar gula yang sedang, yang tidak terlalu manis. Hal ini saya kira sangat menarik untuk kita sama-sama fikirkan. Boleh tidak kita buat kuih raya untuk orang diabetik? Saya di Istanbul, ada satu kedai baklava. Siapa yang kenal baklava tahulah kemanisan baklava tu. Memang orang kata sampai masuk ke dalam celah lubang gigi. Masuk ke dalam, tak ada gigi, walaupun gigi tidak ada lubang, dia akan cuba untuk masuk dalam lubang gigi itu. It's very sweet. Which is benda itulah yang menjadikan baklava itu popular. Tetapi ada satu kedai di Istanbul, di area Galata, di Karakoy, menjual baklava yang sesuai untuk orang diabetik dan telah dipatenkan, which is satu perkara yang sangat menarik lah pada kita dan untuk kita fikirkan. Kuih muih yang mesra, yang lebih sehat. Kita tidak mau kata dia mesra pesakit. Tidak semestinya orang sakit saja perlu makan ataupun mengontrol, mengawal pengambilan gula ini, tapi juga orang-orang yang sebelum terjebak ataupun jadi sakit kerana makanan yang dimakan itu. Kuih raya kita boleh jadikan dia kreatif, kan? Kuih raya yang dibuat dengan pemanis, yang dibuat sesuai dengan sekarang ini kalau kita bercerita tentang pemanis, stevia, kita ada apatah lagi pemanis daripada buah ini, saya lupa namanya, dan ada setengah itu pemanis yang sesuai digunakan untuk baking, untuk kuih muih ataupun kek yang kita masak. Dan saya lihat ni satu perkara yang perlu untuk kita viralkan, untuk mengawal konsumsi gula yang berlebihan, khususnya di musim-musim perayaan ini, dan juga menjaga aspek kesihatan lah. Kedua. Yang ketiga ialah kita tidak menjaga niat.
Ini satu perkara bila mana kita menyediakan juadah kuih raya itu, sama ada kita menyediakannya sendiri, bahkan itu yang terbaik sebab kita boleh menjaga kebersihan, kita boleh menjaga kadar gula yang ada di dalam kuih ataupun juadah tersebut. Niat kita, kenapa kita menyediakan juadah ini? Satu perkara yang selalu dilupakan oleh orang, ya, orang hanya sekadar menjadikan ini sebagai adat, ya, dan bahkan sampai ke tahap setengah orang tu takut, ya, kalau dia tidak beli kuih raya nanti apa orang akan kata. No, we need to change that. Kita kena ubah perspektif itu, kita kena ubah cara berfikir yang sedemikian. Kita kena kembali kepada apakah asbab-asbab agama, apakah asbab-asbab keagamaan yang di dalam Islam yang mendorong saya untuk menyediakan juadah-juadah ini, menyediakan kuih raya sebagai contoh. Kenapa saya berpenat lelah siang ke malam, ya, membuat kuih siput, membuat kuih bahulu, membuat segala macam kuih, segala macam kacang-kacang, segala macam hidangan, ya. Memperbaiki niat, ya, memperbaiki niat. Itu yang saya kira sangat penting juga saat kita menyediakan kuih raya ini. Kalau niatnya untuk menunjuk-nunjuk, maka terlepaslah dia daripada ta'zim syiairillah itu. Terlepaslah dia daripada idkhalus surur itu. Ya, terlepaslah dia daripada fadilat. Sedangkan menyediakan kuih raya itu, walaupun kita lihat dia sekadar yang perkara yang simple atau perkara yang selalu untuk orang buat, tahunan orang buat, tetapi jangan terlepas fadilatnya itu. Hanya kerana niat saja, situasi boleh berubah. Kamu buat untuk manusia, kamu tidak akan dapat pahalanya. Tapi kalau kamu buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kamu buat untuk menggembirakan orang lain, kerana hal itu menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan Allah redha dan juga sayang kepada kita, maka kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saya kira tiga perkara yang perlu kita ambil perhatian saat kita menyediakan kuih raya ini. Ya, kita recap semula. Kenapa kita apakah perspektif hukum dalil hukum yang boleh kita lihat menjadi dalil kepada sunnahnya ataupun baiknya perbuatan menyediakan kuih raya ini. Pertama ialah ia termasuk daripada ta'zim syairillah, kita memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kita idkhalus surur, menggembirakan orang-orang yang datang ke rumah kita, yang bertandang ke rumah kita, ataupun kita hadiahkan kuih raya itu. Why not? Kuih raya itu kita hadiahkan kepada orang yang datang ataupun sebelum tibanya hari raya, kita packlah siap-siap sebagai contoh dalam kontainer kecil kan, kemudian kita bagi pada orang lain. Why not? Which is saya kira satu budaya yang sangat menarik juga, dan juga selalu dibuat khususnya dalam komuniti-komuniti yang tinggal di kampung, kan. Mereka tidak walaupun sekarang ini sudah lebih banyak menjual mengambil tempahan, tetapi budaya sedekah, budaya berkongsi kuih-kuih raya ini saya lihat masih lagi diamalkan di kawasan kampung. Dan tiga perkara yang perlu kita ambil berat dan juga waspadai saat kita menyediakan kuih raya ini. Pertama ialah aspek kebersihan itu. Ya, aspek kebersihan seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW, tahuru syatrul iman. Kebersihan itu atau kesucian itu merupakan sebahagian daripada iman. Maka perlu untuk kita menjaga kebersihan, khususnya makanan yang dimakan oleh orang-orang Islam saat meraihkan hari raya ini. Dan apabila kanak-kanak yang datang, ya, kita kena very particular with the cleanliness aspect ini, supaya kita bila mana kita menyediakan makanan ini, makanan itu sehat, makanan itu baik, dan juga makanan itu tidak memudaratkan orang, tidak memudaratkan orang.
Yang kedua ialah kita menyediakan alternatif, mencari alternatif yang sehat kepada kuih-kuih raya yang kita sediakan. Contoh, kita gunakan pemanis, ya, sweetener yang healthy sweetener, ya, stevia dan seumpamanya, sebagai ganti kepada gula, ganti kepada kek. Walaupun ya, bagi orang-orang baking dia tahu itu konsistensi kek itu ataupun kuih itu tidak akan sama berbanding kita gunakan gula. Gula itu kerana gula popular, maka kita boleh kontrol dengan lebih mudah konsistensi dan juga bentuk kuih yang kita buat, berbanding daripada kita guna pemanis, kena banyak eksperimen dan sebagainya. Tetapi saya kira ini satu venture yang perlu untuk kita terokai. Dan saya kira di barat juga telah mula banyak resipi-resipi yang telah dibuat untuk meraihkan keperluan, ya, untuk menyediakan kuih-kuih yang sehat ini. Kemudian yang ketiga ialah menjaga niat. Menjaga niat bila mana kita menyediakan juadah kuih raya ini, kita niatkan untuk idkhalus surur, kita niatkan untuk menggembirakan orang Muslim, kita niatkan untuk memuliakan syiar-syiar Islam hari raya itu. InsyaAllah perbuatan kita, ya, membuat kuih raya itu mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. It's a very simple question, tetapi kita boleh tarik macam-macam dalil dan juga meninjau ini daripada pelbagai perspektif, kan. Kita sukar untuk kata jangan makan kuih raya ataupun jangan sediakan kuih raya. No, it's a cultural thing. Tetapi culture ini kita boleh berikan dia alternatif. We cannot just say stop taking atau stop making this kuih raya because it's junk food and whatnot. No, itu part daripada culture kita yang kita perlu preserve. Kalau orang negara-negara lain begitu berbangga dengan Yorkshire pudding, begitu berbangga dengan segala macam tart, begitu bangga dengan segala macam cheesecake, kenapa kita tidak berbangga dengan kuih baulo kita? Berbangga dengan kuih batang puruk kita, berbangga dengan kuih siput, berbangga dengan kuih makmur, berbangga dengan tart nanas ataupun di Indonesia dipanggil nastar, berbangga dengan segala macam manisan yang kita boleh, yang very yang menggambarkan budaya kita. So itu kita lihat ada aspek agama dan budaya juga memainkan peranan ini saat kita membicarakan tentang hukum. Bukannya sekadar kita kata very rigidly haram, ini haram kerana memudaratkan manusia dan sebagainya. No, kita dalam budaya ni kita tidak boleh bersifat terlalu keras, memadamkan budaya itu tanpa memberikan solusi, kerana kita akan dilihat tindakan memadamkan sesuatu budaya itu satu merugikan. Yang kedua ialah dia merugikan kita sebagai identity, part of our identity and part of our culture dipadam begitu saja kerana kononnya memudaratkan. Begitu juga kita dilihat kebudak-budakan saat di mana orang lain embrace their own culture, kita sesenang-senangnya mengubah ataupun menidakkan budaya kita sendiri, So I think insyaAllah itu sajalah ya perkongsian untuk malam ini. Saya kira menarik soalan tersebut, juga terpakai untuk segala macam persiapan hari raya yang lain. Kita membeli baju raya baru. Why? Kerana kita mau nampak smart, kita mau nampak segak, kita mau menggembirakan orang lain yang melihat kita. Sebagai contoh, ya kan, kalau orang tengok kita pakai selekeh, pakai tidak teratur, pakai serabai dan sebagainya, compang camping di sana sini, orang pun tidak seronok dan tidak tenang lah yang melihat kita. Berbanding kalau kita pakai pakaian yang smart, pakai pakaian yang bersih, dengan lengkapnya, dengan lengkap pakaian tradisinya itu, ya, sampingnya dengan kasutnya yang baru, dengan potongan rambut yang baru sebagai contoh, dan kita niatkan untuk mengagungkan syiar Allah SWT pada hari raya. Kita niatkan dengan untuk menggembirakan orang lain. Bila orang tengok kita, dia rasa okey, Masya Allah, smartnya, Masya Allah, bagusnya, Begitu juga kita niatkan agar
kita dapat pahala dengan pakaian semua, insyaAllah. Allah SWT itu Afun Karim, Maha mengampunkan dan juga Maha mulia dan juga Maha luas limpah kurnia Allah SWT pada kita. Jadi jangan terlepas pahala-pahala daripada perbuatan yang kita lihat simple dan juga yang kita mungkin lihat di cultural itu. No. Sewajarnya kita sebagai orang Muslim kena cakna lah tentang isu ini. Dan juga bersiap-siaplah dengan perayaan, tetapi dengan ketibaan hari raya ini, tapi pada masa yang sama jangan terlepas fadilat 10 malam terakhir, ya, pecutan terakhir kita untuk menyambut Ramadan, Lailatul Qadar di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, insyaAllah ta'ala. Jadi saya kira kalau itu boleh, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.